Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelum saya memulakan bentangan kami pada hari ini, saya ingin perkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Muhammad Afif Safwan bin Muhammad Saupi, nombor matrik 2014040. Yang kedua, Syahri Azhar bin Gamlaan, nombor matrik 2014052. Yang ketiga, Muhammad Syakirin bin Syuhaimi, nombor matrik 2014054. Yang keempat, Ahmad Naufal Hakim bin Muhammad Pakruzaman, nombor matrik 2014035. Yang terakhir, saya sendiri Muhammad Faris Aiman bin Muhammad Azhan, nombor matrik 1914104. Baik, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan pembentangan yang bertajuk Islamofobia di negara China. Okey, kita ke poin yang pertama, iaitu definisi Islamofobia. Apa maksud fobia? Okey, definisi bagi perkataan fobia itu sendiri ialah ketakutan atau kebencian yang keterlaluan. Ketakutan yang tidak rasional atau amat kuat dan benci terhadap sesuatu. Okey, kat sini kalau nak mudahkan maksud Islamofobia ini ialah ketakutan tidak rasional yang amat kuat atau benci terhadap agama Islam. Islamofobia ini cuma dari segi makna saja, dan Islamofobia ini turut digabungkan dengan kebencian kaum, sikap tidak bertoleransi, prejudis, diskriminasi dan sebagainya. Islamofobia ini bermula berasaskan kebencian agama yang mempunyai dua aspek berbeza. Pertama, dari sudut protagonis Islamofobia, dan yang kedua dari sudut mangsa Islamofobia itu sendiri. Okey, seterusnya, istilah Islamofobia diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Commission on British Muslims and Islamophobia. Pada tahun seterusnya, komisen yang mengeluarkan Runnymede Trust Report Islamophobia, A Challenge for All of Us, menginstitusikan kosakata Islamofobia yang bermaksud prejudis terhadap Islam. Wallahualam. Sejarah permulaan Islamofobia di China. Yang pertamanya, Islam telah datang ke China lebih 1000 tahun yang lalu dan mempunyai hubungan yang aman, yang mana umat Islam pada ketika itu hidup dengan aman bersama dengan rakyat China yang pada asalnya di negara China. Kemudian, bagaimana Islamofobia berlaku? Kerana sentimen anti-Muslim didorong oleh segmen media yang disiarkan di China, yang mana pada ketika itu orang China tidak puas hati dengan orang Islam dan mereka menyebarkan berita-berita palsu tentang keganasan dan juga tentang keburukan tentang Islam di social media, di media massa di negara mereka. Kemudian yang menjadikan Islamofobia lebih teruk lagi di China adalah kerana Xi Jinping menjadi setiausaha umum Parti Komunis China. Kempen menentang Islam telah meluas ke orang Hui dan Utsul komuniti di Hainan. Jadi pada ketika itulah berlakunya ataupun tercetusnya Islamofobia di China sehinggalah ke hari ini. Dan seterusnya adalah perasaan rakyat China terhadap umat Islam. Yang pertama, pandangan dan sikap negatif terhadap umat Islam di China tersebar luas. Yang kedua, setengah masyarakat Islam di China menghadapi sekatan undang-undang ke atas keupayaan mereka untuk membuat amalan. Yang terakhir sekali, bantuan Islam di pusat tahanan dan kem tahanan telah menghadapi amalan Islamofobia seperti diberi makan daging babi secara paksa. InsyaAllah, seterusnya saya akan membentangkan kepada anda semua tentang penindasan etnik Uyghur di China. Bangsa Uyghur merupakan salah satu etnik minoriti rasmi di Republik Rakyat China (RRC). Terdapat 56 etnik yang duduk di bawah naungan Republik Rakyat China. Seterusnya, bangsa Uyghur dan bangsa Hui merupakan bangsa yang paling ramai menganut agama Islam di China. Tetapi cara kehidupan antara dua bangsa ini amatlah berbeza dari segi kebudayaan mereka. Penindasan yang berlaku pada bangsa Uyghur ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pengurungan, penyiksaan dan penganiayaan daripada pemerintah
negara tersebut. InsyaAllah hari ini saya ingin menerangkan tentang cara-cara menangani Islamofobia. Poin yang pertama ialah umat Islam perlulah memainkan peranan. Seperti mana di sini umat Islam sendiri perlulah memainkan peranan dalam menunjukkan keindahan Islam melalui tindakan dan tutur kata. Perlakuan dan tindakan umat Islam juga sebenarnya adalah menjadi cerminan kepada Islam. Lazimnya mereka yang salah faham dan dimomokkan dengan imej negatif tentang Islam ini tidak akan mencari kebenaran tentang keindahan Islam dari sumber sahih dalam Islam, iaitu dalam buku-buku ilmiah ataupun individu Muslim, walaupun ada sebilangan kecil yang berbuat demikian. InsyaAllah itu saja poin yang pertama. Kita pergi kepada poin yang kedua pula, ialah membuat himpunan ataupun protes. Di sini protes terhadap usaha pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Islam ini juga boleh dilakukan secara aman dan dalam keadaan di mana Islam diletakkan di dalam neraca pertimbangan sebagai agama yang menggalakkan perlakuan ganas dan radikal. Pada ketika masyarakat dunia sedang peka mengenai Islam, peluang perlu diambil dengan menyediakan penerangan dan maklumat yang benar tentang Islam. Itu poin yang kedua. Kita pergi kepada poin yang terakhir sekali, ialah menerangkan pemahaman Islam. Okey, sehubungan dengan itu, dalam usaha menzahirkan kecintaan kita kepada Islam dan memperbetulkan persepsi yang salah tentang Islam, penting juga untuk diteliti kembali akhlak dan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi golongan penentang Islam yang sentiasa mencuba untuk memburuk-burukkan dan menjatuhkan Islam dan menjatuhkan maruah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa pada suatu ketika datang seorang Yahudi menuntut hutang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Kamu dari Bani Abu Manaf adalah bangsa yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutang." Ketika itu Umar bin Al-Khattab ada bersama dan dia hampir memenggal leher lelaki Yahudi itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Wahai Umar, sepatutnya engkau menyuruhnya meminta kepadaku dengan cara yang baik dan menuntut aku juga membayar dengan baik." Bagaimana seperti itulah perlakuan dan sifat pemaaf yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan lelaki Yahudi itu memeluk Islam selepas melihat tanda kenabian pada wajah dan akhlak baginda apabila diuji sedemikian rupa. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga adalah rujukan utama yang seharusnya diteliti dan diteladani oleh umat Islam dalam menghadapi provokasi musuh-musuh Islam yang senantiasa ingin meletakkan Islam di atas penilaian negatif. Islam juga adalah kehidupan bagi umatnya. Justru itu pembelaan terhadap Islam dan Rasulnya ini adalah salah satu manifestasi kecintaan dan ibadat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan itu, umat Islam juga haruslah memastikan bahawa sebarang tindakan yang dilakukan dalam menghadapi provokasi yang sengaja ditimbulkan oleh pihak tertentu ini akan menjadikan Islam dipandang lebih mulia dan dihormati dan bukan sebaliknya. Peranan umat Islam juga untuk menangani Islamofobia ini adalah amat penting dan harus menjadi usaha bersama agar keutuhan umat Islam sebagai satu jemaah menjadi satu simbol kekuatan dan kebenaran Islam. Seterusnya, kesimpulan daripada pembentangan kami ini adalah Islamofobia bukanlah fenomena baru di alaf ini. Islamofobia telah lama berlaku sejak zaman awal perkembangan Islam, di mana pada waktu itu Islam dipandang sebagai sesuatu ajaran yang asing bagi penduduk Mekah itu sendiri. Hal ini dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud Islam bermula sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing seperti awalnya. Maka berbahagialah
orang-orang yang asing itu. Hadis riwayat daripada Sahih Muslim, hadis 145 bab iman. Hadis ini menjelaskan bahawa permulaan agama Islam itu sendiri mempunyai pandangan-pandangan yang negatif kerana bercanggah dengan budaya masyarakat pada ketika itu. Hadis ini juga memberikan tanggungjawab kepada umat Islam untuk memperbetulkan segala tanggapan yang salah tentang Islam dan seterusnya meletakkan Islam itu di tempat yang sepatutnya serta difahami oleh seluruh masyarakat. Akhir kata daripada saya, sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami dengan tajuk Islamofobia di China. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kesalahan dan kesilapan diri kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.